kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya tidak dapat menyebut nama satu persatu, bukan berarti kurang rasa hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah, pada petang ini kita berada di dalam satu majlis ramah mesra yang dianjurkan oleh pimpinan di peringkat Parlimen Kubang Kriani. Yang lain tak lain, iaitu Saudara Rizal selaku penyelaras di Kubang Kriani. Syabas dan tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ramai di antara kita yang hadir melihat akan logo atau huruf Pa yang terbentang ini menjadi satu tanda tanya. Di saat rakyat di negara ini melihat bahawa politik bukan lagi satu platform yang boleh rakyat meletak kepercayaan sepenuhnya. Rakyat telah diperalatkan, rakyat telah dipergunakan semata-mata untuk memuaskan pemimpin-pemimpin parti politik. Sebab itu kita lihat di dalam negara kita ini, pada PRU yang ke-14, tuan-tuan, Kerajaan Barisan Nasional yang telah memerintah negara ini daripada mula kita merdeka tumbang di negara ini. Sebuah kerajaan Melayu, kerajaan yang didominasikan oleh parti UMNO, iaitu parti orang Melayu, tumbang di bumi tanah Melayu sendiri ini, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka sudah hilang perjuangan. Kalau dulu UMNO ditubuhkan untuk menjaga kepentingan orang Melayu, kalau dulu UMNO ditubuhkan untuk memerdekakan negara ini, tetapi amat malam UMNO telah lari dari perjuangannya, yang pada akhirnya UMNO berjaya melahirkan seorang Perdana Menteri yang hari ini menjadi banduan, yang telah dipenjarakan. Itu sajalah yang mampu UMNO lakukan untuk mempertahankan. Saya bekas pimpinan UMNO, Datuk Salmi Miah juga bekas pimpinan dan juga ahli Parlimen UMNO, Datuk Seri Khairuddin Abu Bakar Yahya, semua kami adalah daripada keluarga UMNO. Tetapi pada PRU 14 kami telah bersatu, iaitu berhasrat untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional kerana pimpinan di dalam UMNO sudah tidak mahu lagi mendengar pandangan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan pemimpin teknokrat mereka, iaitu Najib Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak mencuri wang rakyat 50 bilion ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan satu jaringan yang besar. Dia memerlukan politik, parti-parti politik yang boleh mengeluarkan hadis dan fatwa supaya mengiyakan, menghalalkan apa yang mereka lakukan. Maka mereka menggunakan Parti Islam se-Malaysia untuk menjadi ahli fatwa untuk mereka mencuri wang. Bila kita melihat bahawa Islam dan Melayu ini
ingin mempertahankan negara kita ini dari tekanan. Maka dengan itu lahirlah sebuah parti Melayu yang diberi nama Parti Pribumi Bersatu Melayu. Kerana satu iktizam untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, iaitu dengan nak menangkap penjangak ini, kami terpaksa mengajak rakan-rakan sehinggalah mewujudkan sebuah pasukan yang diberi nama Pakatan Harapan. Dan itulah yang menjadi platform buat kami sehingga berjaya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Tetapi amat malang, semua itu tidak kekal lama. Negara kita yang menang menjadi pembangkang, yang kalah menjadi kerajaan. Kalau yang dulu bercakap soal RUU 35, hari ini sudah tidak bercakap lagi tentang soal itu. Kalau yang dulu sentiasa bercakap tentang soal pembangunan Islam, hari ini apa yang mereka utarakan untung mereka. Ini berlaku, tuan-tuan. Di saat kerajaan ini hanya memikirkan tentang soal kepentingan kedudukan mereka, rakyat menjadi bangsa. Di Kubang Krian ini hebat. Ada menteri pintu belakang yang mana dia nak jaga tentang soal alam sekitar, nak menjaga tentang saliran air. Tetapi amat malang, di Kubang Krian ini, kalau kami di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Kedah minum ayam sejuk, sini ayam sejuknya umpama teh tarik. Inilah hadiah kerajaan yang ada kepada tuan-tuan dan puan. Mereka sanggup meletakkan diri mereka bersama-sama dengan kleptokrat untuk nak menjaga kepentingan mereka. Bila mana bersatu ini sudah menyalahguna kuasa, Tun Dr. Mahathir, kami segelintir telah meninggalkan bersatu kerana matlamat perjuangannya sudah berlalu. Dan kita menubuhkan sebuah lagi parti baru, iaitu Parti Berjuang Tanah Air. Inilah parti yang dilahirkan untuk menjadi pengganti kepada orang lain. Memang saya amat sedih bila mana memulanya kita mengangkat, memperjuangkan nasib orang Melayu, kita dianggap sebagai pemecah kepada orang lain. Sama seperti sewaktu kami melawan dengan kleptokrat, kami diletakkan di label sebagai pengkhianat kepada orang Melayu, iaitu dengan nak menyatuhkan parti Melayu. Tapi hari ini bila pemimpin dia dijatuhkan hukum dan dipenjarakan, siapa pengkhianat yang sebenarnya? Siapa? Boleh tuan-tuan ceritakan kita siapa pengkhianat yang sebenarnya? Yang mencuri wang rakyat? Lain tidak lain adalah dan sekutunya. Maka melihat daripada apa yang berlaku, tuan-tuan, kita tahu dalam saat rakyat ini sudah muak dengan politik. Kita melihat bahawa negara kita ini diperalahkan oleh pemimpin politik. Maka berjuang telah menghimpun ke semua rakan-rakan kita daripada parti-parti Melayu, iaitu daripada Putra, daripada Berjasa dan juga daripada Iman. Kita mengenepikan tentang soal darah keturunan kita dengan hanya satu matlamat, iaitu untuk menyatukan orang-orang Melayu. Dan juga
kita mengajak juga rakan-rakan yang bukan mempunyai latar belakang politik, rakan-rakan yang tidak pernah bersama-sama dengan parti politik, rakan-rakan yang berjalan dalam NGO ataupun dalam mana-mana pertubuhan seperti mana Dr. Muhammad Ridwan, seperti mana Tuan Haji Wano. Kita gabungkan orang Melayu yang berwibawa di bawah satu panji, iaitu Gerakan Tanah Air, tuan-tuan. Inilah wadah perjuangan kita. Bila ditanya kepada kita kenapa kita ini tidak mau bersatu dengan PAS, kenapa kita tidak mau bersatu dengan UMNO, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, lihat wajah anak-anak di depan kita ini, sanggupkah kita meletakkan diri kita bersama dengan penjama ini? Maukah tuan-tuan? Maukah kita nak melabelkan Melayu kita ini duduk dengan kumpulan perompak ini? Maukah kita? Maka sebab itulah Gerakan Tanah Air ini akan bangkit membawa perubahan untuk orang Melayu. Bila kita bercakap tentang soal Melayu ini, ramai juga orang yang kurang senang. Bila kita bercakap bahawa ini adalah satu gerakan orang Melayu, ramai juga orang mempertikaikan. Adakah dengan hanya kita bercakap soal orang Melayu, kita mengenepikan hak orang bukan Melayu? Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, orang bukan Melayu di negeri Kelantan ini adalah kumpulan yang minoriti. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah orang bukan Melayu di Kelantan ini sampai hidup merempat tidak ada rumah kerana orang Melayu merampok dan menekan kehidupan mereka? Adakah tuan-tuan? Adakah? Bila orang Melayu memerintah negaranya, dia akan pastikan bahawa semua rakyat tak mengira apa juga latar belakang. Demi untuk negaranya, orang Melayu sanggup menerima sesiapa saja. Tetapi yang penting bagi kita adalah kedudukan politik dan juga orang. So lepas ini tuan-tuan, kita akan mulakan langkah yang baru. Saya nak ingatkan kepada pimpinan Kelantan, dalam berjuang, dalam putera, dalam berjasa, dalam iman, dalam kumpulan-kumpulan NGO, siapa saja yang kita putuskan calon, sama ada dia daripada ahli politik, bukan ahli politik, tak kira apa latar belakangnya, dia adalah calon Gerakan Tanah Air. Kita kena menyokong, tak kira apa juga kedudukannya. Yang penting bagi kita Melayu harus membuat perubahan. Allah tidak akan merubah nasib sesatu kaum tanpa kaum itu melakukan perubahan sendiri. Kalau di negara rakyat boleh bangkit menolak kerajaan barisan nasional yang memerintah daripada kita merdeka, takkan orang Kelantan tak boleh bangkit menolak kerajaan yang salah guna kuasa itu. Apa rakyat Kelantan ini mudah diperalatkan? Apakah rakyat Kelantan ini hanya akan dijadikan sebagai alat dan batu loncatan untuk kepimpinan dan juga kesenangan politik orang lain? Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan harus
melakukan perubahan. Berubahlah sebelum kita punah, sebelum negara kita ini hancur. Saya yakin di dalam gerakan tanah air kita ini, kita telah menghimpun ramai daripada kumpulan-kumpulan yang bukan daripada kalangan politik, yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang mempunyai kepakaran tertentu. Dan yang paling penting, kita diterajui oleh seorang yang telah mentadbir negara kita ini lebih dari 22 tahun, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, bawalah obor perjuangan ini. Saya yakin demi anak-anak kita, tak kira apa juga latar belakang kita, bahawa Kelantan ini, gerakan tanah air mampu mentadbir dengan baik. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik. Hari ini kita semua dengar gendang pilihan raya telah berbunyi, dan kita harus kena bersiap sedia. Saudara Rizal, dengan 20 PDM saya tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Yang pasti kemenangan kita adalah mengundi di Kubang Krian ini untuk berubah, menyokong gerakan tanah air ini. Gerakan tanah air ini bukan parti politik. Gerakan tanah air ini bukan diwujudkan untuk kepentingan politik. Tetapi gerakan tanah air ini adalah gerakan orang Melayu yang mahukan perubahan. Maka Melayu kena berani menolak rasuah, berani menolak penyalahguna kuasa dan agama demi untuk masa depan yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucap terima kasih kerana memberi ruang dan waktu kita bersua muka pada petang ini. Sesungguhnya pejuang ini dilahirkan di waktu kita menghadapi pandemik COVID, sehingga akan membuat jurang di antara kita begitu jauh. Dan saya juga tidak dapat untuk berjumpa bersua muka dengan pimpinan-pimpinan di setiap negeri kerana masalah PKP dan sebagainya. Dan hari ini tuan-tuan, kita dah boleh mula bergerak, kita dah boleh mula masuk gear. Jadi janganlah hanya pimpinan saja yang bergerak, seluruh daripada kita harus menceritakan kepada keluarga, kepada jiran dan juga kepada semua masyarakat. Ayo bersama dengan berjuang dan juga gerakan tanah air ini. Jadi saya mohon ampun dan maaf kiranya ada salah dan silap dalam pembicaraan saya, dan saya merakamkan jutaan terima kasih daripada rakan-rakan yang hadir, terutama daripada NGO yang begitu yakin akan perjuangan ini. Dan jangan khawatir, kita bersama membangunkan dalam gerakan ini tempat untuk mereka juga ada. Kita yang tercetusnya idea untuk meletakkan semua kumpulan ini. Bila mana ada beberapa kumpulan berjumpa dengan saya, dengan Tun Dr. Mahathir, dengan Datuk Seri Mukhlis, di antara perkara yang mereka risau adalah tentang soal rasuah. Mereka ni minta supaya kerajaan ini hapuskan rasuah. Kita dengar hari ini Perdana Menteri turun Kelantan umum projek berbilion. Projek berbilion tapi belanjanya 5,5 bilion, yang lagi 1,5 bilion masuk poket. Ini yang menjadi ketakutan. Maka NGO ini datang, kita kena lawan. Maka saya kata kepada mereka,
tak guna kita nak lawan dengan penyangga ini untuk mereka tolak rasuah. Kalau kita nak lawan betul-betul, mari bersama-sama kami, kita tubuh kerajaan bersama-sama dan kita tangkap semua perasuah. Inilah matlamat kita. Maka sebab itulah saya dan kumpulan kami semua menerima siapa saja yang mempunyai perjuangan yang sama demi orang Melayu untuk bersama-sama mengebarkan panji gerakan tanah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Pada malam ini saya ada lagi satu majlis dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan turun dan saya akan menjelajah ke seluruh Kelantan ini bersama dengan pimpinan parti lain, bersama-sama dengan NGO di negeri Kelantan ini, bersama dengan kumpulan-kumpulan yang mendukung perjuangan kami, yaitu untuk kita jatuhkan kerajaan negeri ini dan bangkitkan kerajaan yang baru lebih bersih untuk dijadikan. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.